Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ni kita akan lihat prestasi koin-koin yang ada dalam Luno. Jadi yang pertama kita lihat dahulu Bitcoin. Okey, kita tengok dalam time frame untuk 6 bulan. Okey, kita pilih 6 month dekat bawah ni. Jadi kita tengok dalam time frame 6 bulan, kalau kita perhatikanlah, okey, dalam masa 6 bulan ini sebenarnya Bitcoin telah jatuh, okey, sebanyak 22% dah. Jadi ikut pendapat saya lah, saya lihat sekarang ni Bitcoin dia bukan lagi bull run, tapi dia sedang bear run, okay, iaitu dia sedang jatuh ke bawah, fasa jatuh ke bawah. Jadi sebelum ini dia dah mencapai all time high, iaitu sekitar 299,000 ataupun dalam dolar, dalam US dollar adalah sekitar 60,000 US dollar, okay, sebelum dia jatuh dengan banyak lah pada bulan Mei hari tu. Dan bulan lepas, okey, bulan Ogos, okey, Julai dengan Ogos dia naik balik. Okey, kita ingatkan dia buat reversal, tapi sebenarnya dia tak mampulah nak capai momentum yang kuat untuk melepasi all time high yang sebelum ini. Jadi disebabkan sekarang ini kita lihat dah seminggu dah lebih kurang dalam seminggu lebih lah. Okay, saya rasa lebih kurang lebih seminggu. Okey, kalau tengok satu bulan, dalam masa satu bulan, okey, dalam masa satu bulan pun dia tengah bearish, okey, maksudnya dia telah jatuh dalam masa ini dalam seminggu. Dalam sebulan, okey, dalam sebulan pun dia telah jatuh. Okey, kalau kita perhatikan dalam satu bulan ini, iaitu daripada Ogos 25 sampailah September 25 hari ini, Bitcoin telah jatuh sebanyak 8% lah. Jadi kita nampak secara overallnya mungkin Bitcoin ni dia telah habis dia punya bullish rally dia, bullish momentum yang berlaku pada tahun lepas, iaitu daripada sekitar bulan 3 sampailah awal bulan 4 tahun ni. Okay, dan sekarang ni hari tu kita jangka dia naik balik, okay, tapi nampaknya dia sampai Ogos hari tu dia tak berjaya lah untuk melepasi all time high yang sebelum ni, ETH yang sebelum ni. Jadi jangkaan saya lah, okay, dia akan terus jatuh dan mungkin jatuh sampai kepada 120,000, okay, ataupun dalam US dollar adalah sekitar 28,000 US dollar. Okay, jadi mungkin dia akan capai balik level itu, ataupun mungkin akan jatuh lagi lah, okay, jatuh dengan lebih rendah daripada sebelum ini. Sekitar saya tak adalah nombor yang nombor spesifik, okey, cuma anggaran saya mungkin dia akan capai 25,000 US dollar dan ke bawah, okey, ataupun dalam 100,000 ringgit dan ke bawah. Jadi ini untuk Bitcoin. Okey, dan kita tahulah Bitcoin ini dia mempengaruhi ke semua koin-koin yang lain. Kita tengok koin yang besar, okey, yang seterusnya itu Ethereum, koin nombor 2. Jadi pattern yang sama juga kita lihat pada Ethereum. Okey, kita lihat pada fasa satu tahun, okey, untuk satu tahun. Jadi untuk satu tahun kita nampaklah dia telah naik, okey. Jadi kalau anda telah invest, okey, sebenarnya dia bermula daripada March 2020 tahun lepas, ketika bermulanya PKP, harga Ethereum tak salah saya ratus-ratus saja, okey, tak sampai 1,000 pun, dan kemudian dia rally naik dengan begitu banyak lah, okey, sampailah pada bulan Mei hari tu, okey, sama macam Bitcoin, dia berjaya capai sampai 18,000. Jadi kalau anda telah invest banyak ke dalam Ethereum, okey, kalau anda invest 700 waktu harga di 700 ke 900 ke, awal bulan Mei hari tu, kira anda dah dapat 10 kali ganda lah anda punya ROI anda, return on investment. Okey, jadi hari tu pun sama jugalah, waktu Ogos kita ingatkan dia boleh untuk melepasi all time high yang sebelum ni, tapi nampaknya dia sangkutlah pada hujung bulan Ogos hari tu. Okey, sebelum ni all time high dia adalah 18,900, tapi hari tu dia tak berjaya capai 18,000 pun. Okey, 17,000 pun dia tak berjaya untuk melepasi. Jadi pattern ini saya lihat dari pattern yang saya nampak ni, nampak macam dia akan bearish lah, okey, maksudnya dia akan turun balik. Cuma Ethereum ini dia mungkin tak turun banyak, sebab sekarang ni banyak projek-projek yang menggunakan blockchain Ethereum, okey, yang pakai Ethereum punya network. Jadi sebab itu Ethereum ni saya
tak rasalah dia akan jatuh balik kepada 3,000 ataupun bawah daripada 1,000. Okay, jadi mungkin dia akan capai 5,000 ke atas macam tu, sebab Ethereum sangat-sangat strong, okay, sangat-sangat padu lah dia punya coin dia dan juga network Ethereum itu. Okay, seterusnya kita lihat pada Litecoin. Okay, Litecoin ini dalam setahun. Okay, Litecoin pun sama jugalah, semua coin sama, iaitu dia semuanya rally pada tahun lepas hingga awal sehingga bulan Mei, bulan April macam tu. Okay, so sekarang ni Litecoin pun dia tengah menunjukkan bearish pattern. Okay, sebab hari tu tak berjaya melepasi 1,000 pun tak berjaya nak lepas. Jadi kalau anda nak beli Litecoin, mungkin anda boleh, tak kisahlah anda nak beli. Kalau anda nak beli untuk jangka masa yang panjang, anda boleh buat DCA, dollar cost averaging, iaitu anda masukkan duit setiap bulan, okay, tanpa perlu lihat pada harga dia. Jadi itu cara yang anda boleh buat lah kalau untuk anda tak risau pasal dia punya pattern dia, sebab long term, okay, long term dalam 5 tahun 10 tahun kita yakin kripto ni memang dia akan naik lah. Okay, cuma dalam time frame yang kecil ni macam 6 bulan 1 tahun, dia kita nampak sekarang ni tengah bearish. Okay, ini untuk Litecoin. Kemudian Bitcoin Cash, okay, ini kita kena lihat dalam fasa 1 bulan saja, sebab Bitcoin Cash ni dia baru lagi, okay, dalam Luno. So untuk data 1 tahun tu dia tak berapa nak cantik lah, okay, kalau kita tengok, sebab dia baru masuk sekitar bulan Mei hari tu. Okay, so kita tengok Bitcoin Cash pun sama juga dalam 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan dia telah pun hilang sebanyak 17% nilai dia, iaitu daripada sekitar hari tu hujung bulan Ogos, okay, sekitar 2,600, dan kemudian dia mencapai sekitar 3,328, okay, dekat sini pada awal bulan September, sebelum dia menjunam lah, jatuh. Okay, jadi kalau hari tu anda telah pun buat stop loss ketika dia sedang rally naik tu, okay, anda untung lah, okay, dan anda bolehlah invest sekarang ni, okay, ataupun pada masa yang akan datang nanti bila harga dia telah mencapai nilai yang bawah, okay, ataupun anda boleh buat DCA, dollar cost averaging, supaya tak perlu risau pasal harga dia. Dan yang terakhir iaitu XRP. Okay, jadi XRP ni menarik lah. Okay, dalam 1 bulan dia dah hilang 16% value dia. Dalam masa 6 bulan dia lebih lah, okay, sebab bulan April hari tu dia masih naik lagi. Okay, kalau anda telah invest dalam masa 6 bulan, walaupun dia sedang jatuh sekarang ni, sebenarnya anda masih lagi untung 70% lah. Okay, sebab hari tu tahun lepas harga dia memang murah, okay, sen-sen saja, 90 sen macam tu. Okay, sekarang pun RM4, dan semalam dan juga beberapa hari lepas dia telah pun jatuh hingga ke RM3.72. Okay, tak salah saya, RM3.70. Okay, RM3.70. Jadi mungkinlah kalau kita lihat sekarang ini pattern yang ini, okay, anda nampak dia telah jatuh dan kemudian dia naik. Ini sebenarnya adalah bull trap. Ini nama dia bull trap, iaitu kita nampak macam seolah-olah dia nak naik balik, okay, tapi sebenarnya ini adalah bull trap, sebab satu overall dia masih lagi bearish, okay, masih lagi bearish. Jadi jangkaan saya dia akan terus jatuh lah, mungkin sampai RM3 ataupun RM3.50 macam tu, dan mungkin bawah lagi. Okay, ini adalah bull trap. Okay, kalau anda beli ketika harga dia RM4.20 lebih tu, kira anda terperangkap lah, okay, sebab kalau boleh jangan beli waktu dia dah naik banyak ni, okay. Dan juga kita kena kalau anda rajin buat technical analysis, kenalah ada support dan juga resistance line supaya anda tak tersilap, okay, beli buy high sell low pula. Okay, jadi untuk sekarang ni, untuk hari ini iaitu 25 September, hari Sabtu, 8 pagi. Sekarang ini dia dah naik sikit, okay, dia dah naik sikit semalam. Jadi tapi jangkaan saya dia akan kembali bawah lah, okay. Ini pun ni sekadar retracement ketika retracement untuk bearish market, okay. Jadi lepas ini dia akan jatuh lagi, itu jangkaan saya. Dan kalau anda nak invest sekarang ni, anda boleh buat DCA, okay, untuk tak risau.
ataupun anda boleh tunggu sekitar RM3.70 ataupun RM3.60 untuk anda beli semula. Okey, cuma kalau nak time market ini, kalau kita nak main dengan market ikut yang paling rendah itu susahlah. Okey, jadi anda perlu berhati-hati untuk melabur, dan juga kalau anda trading anda perlu berhati-hati supaya tak hilang duit lah. Okey, tak rugi duit dengan banyak. Jadi pastikan anda belajar tentang cara untuk trading, cara untuk invest, supaya tak terciduk seperti saya pada minggu lepas. Okey, jadi setakat itu saja. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya.